Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusuf bin Mahmud dari Bahagian Usaha Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam segmen Luaskan Jangkauanmu di Radio An-Nur Majalah Agama Islam Negeri Johor. Kita sekarang berada di Bestari Food Industry yang terletak di Kilang IKS Bandar Mas Kota Tinggi. Syarikat ini menghasilkan produk kuih tradisional sejuk beku seperti kari pap, samosa, kasturi, getuk ubi dan macam-macam lagi lah. Kita akan ikuti lawatan ke dalam syarikat ini dan juga ikuti wawancara yang kita akan lakukan. Untuk episod minggu ini, kita akan ikuti wawancara eksklusif dan mengenali siapakah Bestari Food Industry dan apakah perkhidmatan yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar dan penonton segmen Luaskan Jangkauanmu, anda sedang menyaksikan segmen ini sedang bersiaran di Bandar Mas Kota Tinggi. Kita akan ikuti wawancara bersama dua orang personaliti, iaitu yang pertama adalah Tuan Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Syamsuddin. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengusaha Halal di Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan personaliti yang kedua adalah Puan Aidayung binti Ahmad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Beliau merupakan pemilik Bestari Food Industry yang bertempat di Kilang IKS Bandar Mas Kota Tinggi. Jadi kita nak ikuti secara lebih lanjut bermula dengan Tuan Haji Muhammad Taufik. Kita dah bersiaran segmen Luaskan Jangkauanmu dah lebih kurang dah 8 kali dah Tuan. Jadi boleh Tuan terangkan apa sebenarnya tujuan utama kita laksanakan segmen ni sini? Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator panel kita yang kedua dan juga sidang penonton yang dimuliakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama dalam program Luaskan Jangkauanmu dan sudah tentulah program ni kita dapat tonton di Radio An-Nur, di YouTube, Facebook dan juga di Instagram dan tidak ketinggalan juga di stesen Radio An-Nur. Betul. Salah satu stesen radio digital di bawah Majlis Sembilan di Johor. Betul. Dan pada pagi ini kita bersama untuk bersiaran di syarikat Bestari Food Industry, salah satu syarikat pemegang sijil halal. Ya. Yang di bawah bimbingan pihak Kejora yang telah mendapatkan sijil halal sejak 2 tahun yang lepas. Jadi tujuan program ini dilaksanakan sudah tentulah untuk kita membantu usahawan Bumi Putera khususnya untuk kita mempromosikan usaha-usaha Bumi Putera supaya dengan promosi ini mereka dapat mengembangkan lagi industri mereka ke tahap yang lebih besar. Dan juga sebagai tanda sokongan daripada jabatan dan juga Majlis Islam Negeri Johor kepada usahawan yang telah memiliki sijil halal. Kami di Jabatan Agama dan juga di Majlis Islam Negeri Johor, kita sentiasa menggalakkan industri-industri, khususnya industri Bumi Putera untuk memiliki sijil halal. Dan apabila mereka telah mendapat sijil halal, kita di Jabatan Agama kita tidak lepas tangan. Kita tak nak orang menyangkakan bila dapat sijil halal kita akan lepas tangan. Tidak. Kita ada lagi tugas tambahan. Apa dia? Iaitu kita melaksanakan yang dipanggil promosi kepada pemegang sijil halal dan hari ini sampai giliran Bestari Food untuk kita sama-sama promosikan Bestari Food Industry untuk kita promosikan melalui Radio An-Nur. Untuk pihak kami di Jabatan Agama ini dan juga Majlis Agama Islam untuk memberikan ganjaran duit kita tak mampu. Betul. Tapi inilah salah satu ganjaran yang boleh kita berikan melalui promosi, melalui media digital untuk sama-sama kita bantu syarikat-syarikat Bumi Putera dan pada ini adalah Bestari Food. So antara perkara yang selalu diutarakan oleh pihak industri khususnya industri kecil dan juga mikro dan juga Bumi Putera bila kita ni melaksanakan taklimat halal ataupun kursus halal, antara soalan yang selalu diutarakan adalah berkaitan apakah yang dia boleh dapat bila Ustaz? Saya mohon halal Ustaz, apa yang saya dapat? Adakah dengan sebab saya mohon halal ini akan melonjakkan
jualan saya? Ya. Adakah dengan sebab halal ni saya punya jualan saya ini makin baik ataupun sebagainya? Jadi inilah yang kita nak tekankan kepada semua industri yang dah dapat sijil halal ataupun yang belum dapat sijil halal. Salah satu manfaat atau benefit dapat sijil halal ni, apabila satu-satu produk tu dah dapat sijil halal, ia memberi yang dipanggil kepercayaan ni, pelanggan kepada produk kita. Sebagai contohlah, kalau produk daripada Bistari Food, tadi kita tonton tentang contohnya karipap lah, samosa lah, kasturi lah. Saya ni peminat kasturi. Ni kalau dapat kasturi pagi ni memang saya berbesar hati. Contoh saja, contoh. Tadi pun dah makan kasturi. Bila satu-satu produk dah dapat sijil halal, orang tak akan tanya, contohnya kasturi tu halal ke tak halal. Orang tak akan tanya prosesnya bersih ke tak bersih. Orang tak akan tanya dia punya pekerja tu ada suntikan typhoid ke tidak. Orang tak akan tanya pekerja dia ni ada latihan halal tidak. Tak ada tanya. Sebab apa? Semua rekomen itu memang sudah tertera, tertulis dalam menu sijil halal. Dan kita di Jabatan Agama Islam Negeri Johor, sebagai telah sebutkan tadi, kita tak akan berlepas tangan bila satu-satu syarikat dapat sijil halal. Selain ada unsur yang dipanggil namanya promosi kepada industri dapat sijil halal, untuk pastikan bahawa pemegang sijil halal tu sentiasa menjaga jaminan halal, sentiasa menjaga kualiti halal. Kita ada satu unit di bawah Bahagian Pengurusan Halal, namanya unit pemantauan dan juga pengawasan, yang bertugas memastikan semua syarikat-syarikat dapat sijil halal ni menjaga jaminan halal. Dan yang paling istimewanya, unit pemantauan ni kalau nak datang, dia tak bagi tahu. Betul. Tiba-tiba bagi salam dah depan kilang, dah depan syarikat. Ini bagi tujuan apa? Bagi tujuan bahawa semua syarikat pemegang sijil halal sentiasa dalam tempoh 24 jam menjaga kualiti, 24 jam menjaga jaminan halal yang mereka telah janjikan kepada Jabatan Agama Islam Negeri, yang mereka telah janjikan kepada pelanggan-pelanggan bahawa syarikat mereka ni bukan sekadar ada logo halal, tapi syarikat mereka ni adalah syarikat yang menjaga jaminan dan juga kualiti halal, kualiti makanan, keselamatan makanan. Jadi itu antara benefit lah. Kenapa satu-satu syarikat tu perlu sijil halal. Ia sebagai tanda kepercayaan pelanggan kepada kita. Dan dengan adanya pemantauan ni, Ustaz, ia bukan sekadar menjaga maknanya pemantau ini memberi kepercayaan kepada pelanggan, tetapi ia dapat memastikan bahawa produk yang dihasilkan itu satu produk yang betul-betul selamat untuk dimakan. Kalau sebagai contoh lah, syarikat Bistari ni tak ada logo halal. Kami di Jabatan Agama, kami tak ada punca kuasa pun. Apa punca kuasa kami nak masuk satu-satu syarikat yang tak ada logo halal? Tapi dengan adanya logo halal, ada pemuah halal daripada Bistari Food ni, maka banyak agensi kerajaan yang bantu untuk tujuan pemantauan. Bukan sekadar Kementerian Kesihatan yang pantau, sekarang sudah ada agensi lain iaitu Bahagian Pengurusan Halal juga akan pantau. Maknanya banyak agensi kerajaan akan pantau bagi tujuan satu saja. Tujuannya apa? Untuk pastikan pemegang sijil halal, pemegang sijil di bawah KKM ni, pastikan mereka ni betul-betul menjaga jaminan halal, kualiti makanan, kerana mereka telah pun memegang sijil halal. Dan logo itu bukan sekadar logo, tapi logo itu memberi tafsiran apa? Makanan yang dihasilkan tu makanannya adalah halal, makanan yang dihasilkan itu adalah berkualiti, makanan yang dihasilkan itu adalah selamat, makanan yang dihasilkan itu adalah makanan yang bebas daripada unsur-unsur najis. Maknanya pemegang sijil halal, produk hadis sijil halal, dia akan dapat dua perkara. Pertamanya akan mendapat yang panggil kualiti makanan, keselamatan makanan. Yang kedua, mereka akan dapat yang dipanggil apa? Produk itu telah pun disahkan halal oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi kepada pemegang sijil halal, ini antara contoh benefit kenapa mereka perlu berbangga mendapat sijil halal, sebab mereka dah dapat pengesahan halal daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Itu saja, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi banyak sebenarnya yang kita nak capai daripada segmen luaskan jangkauanmu yang akan disiarkan di Radio Anur Majalah Agama Islam Negeri Johor ni lah. Ini sebagai tanda sokongan Jabatan Agama dan juga Malai Agama terhadap usahawan yang telah mencapai sijil pengesahan halal Malaysia, dan juga kita nak berikan publicity, promosi yang sepatutnya terhadap syarikat supaya lebih besar lagi, lebih luas lagi pasaran lah.
Jadi kita nak berpindah kepada Puan Aidayus selaku pemilik Bestari Food Industry. Boleh Puan terangkan tentang mungkin latar belakang syarikat, sejarah penubuhan, produk dan juga apa kisah-kisah tentang permohonan halal ni, apa cabaran dia, apa manis dia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Yang berbahagia Haji Muhammad Taufik bin Dato' Haji Samsudin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal. Juga Haji Muhammad Suhadi bin Misran, Penolong Pengarah Unit Penguasaan dan Pemantauan. Encik Asrizam bin Uda, Penolong Pengurus Unit Pembangunan Ekonomi dan Usahawan. Terima kasih kerana ada dalam program ini di premis kami, Bestari Food Industry. Saya selaku pengusaha dan pengurus Bestari Food Industry mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tuan-puan yang hadir hari ini untuk kita sama menjayakan program lawatan pagi ini. Saya juga berterima kasih kepada tuan-puan kerana milih saya dalam program ini untuk memberi semangat kepada saya untuk bergerak lebih maju dan berdaya saing dengan adanya sijil halal ni. Bestari Food Industry ini berusia penglibatan dalam 8 tahun dalam pembuatan kuih muih sejuk beku. 2 tahun terkini kita sudah mempunyai sijil halal lah. Okey. Produk-produk kita yang punya sijil halal seperti kari pap daging, kari pap kentang, kari pap ayam, kasturi, samosa, kuih bakar pandan, kuih bakar labu, kopi yang otak-otak. Banyaklah dapat. Ya. Alhamdulillah. Pasaran kita sekarang ni kita berada di Pasar Raya Target. Okey. Pasar Raya Target kita ada lebih kurang 13 outlet dah. 13 outlet. Ya, satu Johor. Banyak. Lepas tu kita ada Pasar Raya KAJ. Lepas tu kita ada kedai-kedai peladang. Kita ada Di KSG tu berapa outlet? Berapa cawangan? kita ada 4 outlet. 4 outlet. So tadi di Target ada 13, Ya. di KSG 4. Ya. 17 di Pasar Raya. Lepas tu kita ada kedai-kedai roncit lah. Kita ada kedai-kedai peladang sekitar Kota Tinggi hingga ke Johor Bahru. Mudah-mudahan dengan sokongan dan dorongan daripada pihak tuan-tuan, Bestari Food Industry akan bercuba sedaya upaya untuk bergerak maju ke hadapan dengan adanya sijil halal ni lah. Sebelum saya mendapat sijil halal ni, untuk makluman haji, tuan, untuk masuk pasaran-pasar raya memang susah lah. Macam tu. Buat orang tak percaya kita tak ada halal kan. Jadi ada masalah sikit. Bila kita dah ada sertifikat halal ni, kita bawa pergi mana pun orang percaya. Macam kita ada hantar Singapura juga sedikit lah. Alhamdulillah. Sudah ekspor mana Dah keluar negara? Sedikit lah kita bawa pergi sana. Itu pun sebab husband orang Singapura kan. Husband saya orang Singapura. Jadi kita bawa pergi sana. Macam kuih bakar. Kita yang berada di sana, kita bawa kuih dangai. Macam itulah kita bawa pergi sana. Masuk pasar raya juga ke kedai-kedai runcit? Kedai-kedai kafe lah dekat sana. Kafe. Okey, baik. Macam 2 tahun lepas, masa idea mohon halal ni datang dari mana sebenarnya? Muncul dari mana? Idea halal ni masa tu daripada program-program Kejora lah. Bagus ni kalau kita ada sijil halal, kita kan pergi seminar kursus kan. Apa baiknya produk kita bila kita dah ada halal. Macam itulah. Jadi akak pun cuba apply lah. 5 tahun jugalah. Lebih kurang masa tu dia lama, dia tak macam sekarang kan. Ya, betul. Sekarang lebih cepat. Setahun Tak, sekarang dah dalam tempoh 30 hari mesti kita luluskan. Betul. Dulu 5 tahun saya nak mohon tu lama. Yalah, tempoh saya belajar. Proses pembelajaran dia sampai 5 tahun. Tapi alhamdulillah lah, daripada kita tunggu 5 tahun tu kita ada packaging. Kita dapat Kejora bantu kan. Lepas tu dengan carnival pergi Singapura, mana-manalah Kejora akan bawa saya. Mana Kejora bawa, saya tak pernah tak pergi. Tak pernah nolak Tak pernah, walaupun tak ada sale,
saya pergi sebab saya nak kenal dekat mata orang ni. Habis tadi ni ada tau. Ya, biar orang nampak. Masa tu saya bawa produk saya ni memang orang kenal saya sebab kuih bakar. Saya ambil tu sebab kuih bakar saya. Sebab pada saya kari pap dah terlampau banyak dekat pasaran ni tu. Betul. Kuih bakar ni tak ada orang buat untuk frozen. Lagi satu dia mudah. Kalau kita ada buat kenduri ke majlis kahwin kan, orang tinggal panaskan saja. Panaskan, dah siap. Mudah dihidangkan. Sedap dimakan, mudah dihidangkan. Kita punya ni lah slogan kita. Slogan dah tu Slogan kita. Baik. Alhamdulillah kita nampak ada daripada halal ni ada kejayaan manis lah. Daripada syarikat makin meluas lah. Nanti kita akan tahu lebih lanjut lagi dengan soalan seterusnya. Kita nak kembali kepada Tuan Haji Muhammad Taufik. Apa pesanan Tuan, nasihat Tuan kepada syarikat di luar sana yang mungkin belum ada lagi perizinan halal supaya mereka dapat rasa kejayaan dan juga apa manisnya daripada perizinan halal ni sendiri. Silakan. Terima kasih Ustaz saya selalu ulang perkara ni lah. Selalu persepsi industri menyatakan nak mau halal ni susah. Bahkan menjadi seloka mereka. Dia kata nak mau halal ni mesti ada 3 rukun. Dia kata. Yang pertamanya susah. Yang keduanya mahal. Yang ketiganya lambat. Itu 3 rukun ni lah. Tapi seloka mereka lah. Gurauan mereka. Jadi saya apa yang disampaikan itu kita di Jabatan Agama kita tidak berdiam diri. Kita sedaya upaya nak santuni apa luahan, apa hasrat industri. Memang benar sebelum ini memang permohonan sedia halal kita ni memang agak lambat. Tahun-tahun sebelumnya lah. Tapi mulai tahun ini kita telah mengambil pendekatan, kita sambut, kita santuni kehendak industri. Sebab industri kalau cepat dapat sedia halal, maka cepatlah mereka memperolehi keuntungan. Kalau lambat mereka dapat sedia halal, maka lambatlah mereka untung. Sebagaimana Puan Ai sebut tadi. Dengan ada sedia halal ni, dia boleh masuk pasaran target. Dia boleh masuk pasaran lain. Sebab itulah saya sebut tadi awal tadi, adanya logo halal yang berikan tanda kepercayaan syarikat, pelanggan, pengguna tentang produk kita. So kalau ada sedia halal, orang tak akan tanya halal ke tak halal. Sebab apa? Mereka percaya dengan logo halal JAKIM. Jadi saya kembali yang saya sebutkan tadi 3 rukun tu kan. Susah, payah, lambat. So kita santuni hasrat daripada pengguna. Sebelum ini memang kita agak lambat. Sekarang mulai tahun ini kita berusaha sedaya mungkin supaya semua kelulusan halal tu perlulah diluluskan dalam tempoh 30 hari bekerja. 30 hari bekerja. Dan saya pun tahu ada juga sesetengah permohonan tu kita tak boleh capai dalam tempoh 30 hari bekerja, tapi ada sebab-sebab ataupun justifikasi tertentu. Kadang-kadang faktor ada syarikat yang minta supaya penangguhan auditan, penangguhan menjawab NCR yang telah diberikan oleh Jodit. Dan kami juga mengakui kadang-kadang ada sedikit kesilapan daripada pihak kami kerana kami ada kekangan dari sudut bilangan staf kami. Permohonan bertambah, tapi yang tak bertambah staf kami saja. So itu kekangan kami. Jadi dahulu lebih 30 hari, sekarang kita sedaya upaya dapat diluluskan dalam tempoh 30 hari bekerja. Dan mulai tahun hadapan kita sedaya upaya untuk kita segerakan lagi permohonan itu kepada 15 hari bekerja. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Tapi yang asasnya kita komit dalam tempoh 30 hari. Tapi kalau satu-satu syarikat nak dapatkan 15 hari bekerja, dia ada syarat-syarat dia tertentu. Maka untuk menyantuni hasrat daripada industri ini, mulai tahun hadapan kita akan laksanakan mesyuarat janda kuasa teknikal yang sekarang ni bilangannya hanya 2 kali saja. Tahun depan, Januari tahun depan, kita tingkatkan lagi daripada 2 kali kepada 3 kali 1 bulan. Maknanya mulai Januari tahun depan, kelulusan mana-mana syarikat kita akan buat sebanyak 3 kali 1 bulan. Alhamdulillah, banyak. Setiap 10 hari kita mesyuarat. Setiap 10 hari kita mesyuarat. Cepat ini semuanya adalah untuk menyantuni hasrat daripada syarikat-syarikat yang mohon supaya semua permohonan dapat disegerakan. Kerana dengan segera itu mereka akan segera untuk memperoleh keuntungan. Jadi
ini satu berita baik lah Betul. kepada semua syarikat-syarikat yang nak musijah halal, yang belum musijah halal, segeralah musijah halal. Ya. InsyaAllah kami di Jabatan Agama bersama juga dengan agensi-agensi lain Ya. dalam mesyuarat task force yang mana pihak Kejora juga menjadi salah satu daripada ahli jawatankuasa task force kita, yang mana setiap tahun kita akan menetapkan petunjuk prestasi setiap agensi kerajaan. Ya. Sebagai contoh, Jabatan Agama berapa KPI dia. Kalau Kejora berapa KPI dia. Kalau JKM berapa KPI dia. Ya. Kalau kesihatan berapa KPI. Walaupun kesihatan dia tak ada usahawan. Ya, betul. Tetapi kita nak juga permis-permis kerajaan juga tidak ketinggalan musijah halal. Ya. Contohnya apa? Hospital-hospital kerajaan. Makanan-makanan pesakit, walaupun kesihatan tak ada usahawan, tapi mereka juga menyediakan makanan yang halal bagi tujuan pesakit-pesakit mereka. Jadi dengan adanya penetapan KPI itu, mudah-mudahan bilangan pemegang sijil halal di Johor ni akan makin bertambah, dan juga setiap usahawan tu mereka tidak mohon secara bersendirian, tapi mereka mohon juga dengan ada bimbingan syarikat-syarikat, bimbingan daripada agensi-agensi kerajaan, termasuklah macam Port Ayu ini dia dibimbing oleh pihak Kejora. Jadi kalaulah satu-satu syarikat tu dibimbing oleh agensi kerajaan, maknanya mereka akan dipantau, dinasihat, dibimbing oleh agensi kerajaan. Maknanya peratus untuk gagal tu makin kurang. Betul. Berbanding kalau dia mohon seorang-seorang, tak ada siapa pantau. Ini kalau dia mohon tapi dipantau oleh agensi kerajaan, sudah tentulah peratus untuk gagal tu sangat minimal. Jadi ini satu berita baik kepada semua syarikat-syarikat yang belum musijah halal. Jangan lupa untuk musijah halal mulai tahun hadapan. Kerana proses pensijilan halal kita akan kita lagi mudah. Tetapi walaupun mudah, Ustaz, elemen yang dipanggil kualiti kita tak akan toleransi. Elemen yang berkaitan dengan pematuhan syariah kita tidak akan toleransi. Kadang-kadang orang fikir bila dah makin cepat ni kita akan lebih kurang saja. No. Antara benda yang sangat kita jaga adalah sudut kualiti. Antara benda yang kita sangat jaga adalah dari sudut namanya pematuhan syariah. Betul. Sebab halal ni akan bercerita tentang syariah. Haram ke, halal ke, najis ke, suci ke, itu benda tu sangat kita jaga betul-betul. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kepada semua pemegang sijil halal, tahniah, dan juga yang belum, peluang masih terbuka tahun depan untuk mohon sijil halal, dan yang dah dapat pemegang sijil halal akan dapat terus bersama dengan bahagian pengusaha halal untuk kita mohon sijil halal seterusnya. Kita tak nak pemegang sijil halal ni pada awal-awal saja dia mohon dah dapat sijil halal, dah 2 tahun dah mohon, lepas tu bila dah tamat tak mohon. Sebab itulah antara hikmah kenapa permohonan tu perlu melalui agensi kerajaan, bukan sekadar permohonan baru dibimbing oleh agensi kerajaan, tetapi renew juga dipantau oleh agensi kerajaan, termasuklah pihak Kejora. Supaya dengan itu syarikat-syarikat yang di bawah bimbingan agensi kerajaan, termasuklah Kejora, akan sentiasa mempolisi halal semasa mereka melakukan proses perniagaan mereka di premis masing-masing. Itu saja, Ustaz. Alhamdulillah, daripada jawapan tuan tadi kita dapat lihat bahawa sebenarnya banyak sebenarnya sokongan dan juga insentif mungkin daripada agensi-agensi yang boleh menyokong seperti Kejora ni sedang menunggu-nunggu pada tahun 2026 nanti ni. Maka silalah, jangan biar lama-lama, teruskan dengan permohonan halal, dan nanti kita akan teruskan nanti dapat lagi bantuan dan juga dorongan untuk sampai dapat sijil halal untuk kembangkan lagi syarikat. Baik, kita nak berpindah kepada Puan Aidayu, mungkin soalan yang terakhir lah. Jadi Puan sekarang dah ada sijil pengesahan halal Malaysia. Macam mana cara dan gaya Puan uruskan kawal bahan mentah ni, yang masuk yang digunakan ni cuma yang halal saja, tak ada bahan yang lain daripada pembekal yang masuk ke dalam syarikat ni. Macam mana kawalan tu dibuat? Silakan. Okey, kawalan dibuat bila lori datang hantar barang. Kita akan cek lah. Saya punya department chef tu, turun barang daripada lori, dia akan cek lah barang-barang ni memang yang ada halal lagi. Oh, macam tu. Dia ada senarai dia, memang yang kita ambil penghantar barang tu. Penghantar barang tu memang
yang kita pilih lah memang untuk kita daliskan senarai dalam halal. Alhamdulillah. Jadi tepung yang banyak macam apa? Tepung ke ataupun barang-barang apa? Tepung, kentang, memang kita ambil lori lah. Lori misri. Dia memang dah, saya ambil dia sebelum saya ada segi halal, sampai dah ada halal. Memang saya ambil pembekal yang sama. Pembekal pun dah tahulah syarikat dah ada segi halal lah. Jadi dia taklah hantar yang tak. Asal boleh tak ada segi Tak boleh. Tak boleh lah. Mesti kena ikut senarai Dia pun kan. JAKIM macam halal dia akan cek kan. Macam hari tu betul. dia datang dia cek botol ada ke tidak. Maknanya semua proses kita memang barang kena pakai yang halal. Ya dah betul. Bila kita tak ada barang halal dah nama kita menipu pula kan. Betul. Jadi kita kena memang tekankan kita punya bahagian yang cek audit dapur tu memang yang produk yang ada halal lagi. Ya, betul. Jadi maklumat tuan dari sudut kitaran halal tu takkan terputus daripada bahan mentahnya telah pun disahkan halal. Kemudian dari sudut prosesnya juga telah pun disahkan halal dan juga berkualiti. Ya, Maksud kualiti itu tempat prosesnya bersih, memakai PPE, pakai sarung tangan, ada suntikan tripod dan sebagainya. Itu elemen-elemen kualiti yang dijaga oleh Puan Ayu dalam Bestari Food. Dan dia tidak akan berhenti di situ, bukan sekadar proses. Bila dah berproses, kita ada satu lagi rantai namanya penyimpanan. Ya betul. So kita telah lihat dari sana antara tempat peti-peti ais kita ni, freezer-freezer kita ni yang menyimpan produk-produk yang telah siap sebelum produk itu dihantar ke supermarket dan juga ke mana-mana syarikat yang berhajat untuk membeli produk pada Bestari Food. Dan kita telah semak sekali tempat penyimpanan juga penyimpanan yang bersih dan tidak ada satu pun produk yang tidak halal berada dalam freezer tersebut. Ini salah satu perkara yang sangat penting untuk kita pastikan bahawa rantaian halal itu tidak terputus. Dan selepas itu, selepas di freezer ni, dihantar pula kepada pasaraya-pasaraya. Pengangkutan pun kita akan semak. Supaya lori ke van tersebut hanyalah mengangkut barang-barang yang patuh syariah saja, barang-barang yang halal saja. Tidak ada elemen-elemen yang boleh mencemarkan produk, elemen-elemen yang boleh menyebabkan produk itu rendah nilainya, rendah kualitinya. Sebab tu kita katakan bahawa bila dapat segi halal, Jabatan Agama kena pastikan, pengusaha juga kena pastikan bahawa semua rantaian halal tu dijaga sepenuhnya supaya ia tidak memutuskan rantaian halal, kerana produk halal adalah produk yang berkualiti, yang dipercayai oleh semua pelanggan kita. Betul. Alhamdulillah daripada jawapan Tuan Haji Muhammad Taufik dan juga respon daripada Puan Aidayu dapat kita faham yang lebih jelas berkenaan dengan latar belakang syarikat, dengan produk yang dihasilkan dan juga kualiti dan nilai sijil pengesahan halal Malaysia yang begitu besar sekali di dalam hidup kita ni sebagai umat Islam dan juga di pasaran secara umumnya. Jadi kalau untuk lebih kenal, lebih lanjut berkenaan dengan syarikat Bestari Food Industry, boleh nanti berhubungi dengan Puan Aidayu bagi mendapatkan produk beliau. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana, pada episod seterusnya, kita akan ada lautan eksklusif di kilang Bestari Food Industry di mana kita akan lihat bagaimanakah operasi sebuah kilang frozen foods. Tapi ni memang nak katakan satu minggu tu memang dia paling banyak buat. Apa Kasturi? Ada tak permintaan dan minta kuih ni yang kurang manis ke sama je? Memang kita tak boleh ikut cita rasa orang sebab ada orang suka yang manis, ada yang tetap manis. Jadi saya bagi standard je lah. Standard rasa. Semua standard sama. Rasa.